أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, apa khabar semua? Semua baik, insyaAllah. Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah. Macam mana hujan, macam mana masing-masing tempat? Masih hujan. Masih hujan, Masya Allah. Sebelah sana hujan. Kelantan tak hujan pula. Tak boleh padam. Insya Allah semuanya hujan rahmat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kota Tinggi banjir teruk. Itulah, dengan kata kota tinggi, ada tempat-tempat yang dah tenggelam sampai ke bumbung. Macam ni jugalah, macam selatan Thailand juga. Apapun kita doakanlah, semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dan juga ujian ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah bersama mereka, Allah tolong mereka, Allah InsyaAllah. gantikan keadaan mereka ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, malam ni kita ada peluang lagi masa bersama untuk kita teruskan kelas kita, iaitulah ibadat qauliyah muslimat. Pada malam ini kena kepada giliran untuk kita bincangkan bersama dan sambung menghurai ataupun menjelaskan dan juga memahami karangan Hisnul Muslim, iaitulah kitab yang kita dah mula membacanya, dan kitab ini kita dah sampai kepada Hisnul Muslim, perisai Muslim. Last kali kita bincang pasal apa? Pakaian, pasal doa. Pakaian. Ya, Ini masuk doa. tandas lah. Sekarang Malam ni ramai-ramai masuk tandas. InsyaAllah ramai-ramai kita memperkemaskan cara kita nak masuk tandas tu macam mana. Rupanya saya sempat baca sekejap je, rupanya banyak hikmah dan banyak pengajaran dan juga pelajaran yang kita akan belajar bersama pada malam ini. Jadi insyaAllah kita mulakan insyaAllah. Okey, setelah kita perhatikan dan kita dah mulakan beberapa kelas Hisnul Muslim bersama, perisai Muslim, betul-betul kalau kita tengok susunan pengarang ini, zikir-zikir yang dipilih, Masya Allah, kena sangat dengan kehidupan kita dan perlu sangat kita amalkan. Perlu sangat kita teruskan, sebab bukan sekadar kita nak dapatkan pahala, bukan sekadar kita nak ikut contohi Nabi SAW, ikut cara Nabi. Bahkan di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita tanpa kita sedar beberapa perkara yang kita perlu dalam kehidupan kita. Subhanallah. Dengan kita membaca zikir ini dan dengan kita mengamalkan amalan ini yang ditunjuk, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, rupa-rupanya ada antara kita usaha dengan cara lain. Mungkin dengan cara, kadang-kadang kalau kita tengok, mungkin dia dengan cara dia keluarkan RM1 sampai kita kadang-kadang tak perasan. Gunakan duit, gunakan tenaga, gunakan orang-orang tertentu untuk nak jaga kita, untuk nak jadi bodyguard kita, untuk nak jaga harta benda kita, untuk nak jampi kita, untuk nak kadang-kadang macam produk-produk untuk nak elakkan daripada kena sihir, kena gangguan makhluk halus semua. Semua perkara itu kadang-kadang kita dah pergi ke situ sebelum kita nak ingatkan, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langkah awal. Itu kadang-kadang terlepasnya pandang kita bila kita tak dekat dengan sunnah Nabi SAW, maka Masya Allah, rupanya perkara itu semua boleh kita kemudiankan. Usaha ikhtiar tak salah. Usaha ikhtiar masih harus, masih boleh. Tetapi setelah kita dah lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai Muslim dan Muslimah. Sebab itu kitab ini sangat-sangat kena dengan namanya perisai Muslim. Perisai Muslim, seseorang itu mesti nak kena lengkapkan perisai pada diri kita dengan zikir-zikir ini. InsyaAllah ini langkah awal yang lebih meyakinkan dan lebih dijanjikan oleh As-Sadiqul Amin, yang diberi gelar sebagai seorang yang benar dan seorang yang amanah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita dah lakukan sunnah-sunnah Nabi ini, barulah kot-kotlah ada lagi kita nak puaskan dan kita nak tambah lagi untuk kita nak jaga diri kita, kesihatan kita, ahli keluarga kita. Barulah kita tambah hal-hal yang lain, ikhtiar-ikhtiar yang lain. Nak lengkapkan pagar yang berpaku, yang ada tajam-tajam. Contohnya nak keliling di sekitar rumah kita, nak pakai CCTV, nak apa semua. Itu setelah kita dah lakukan langkah-langkah yang awal, barulah kita pergi kepada usaha yang berikutnya. Jadi tengok untuk malam ini juga insya-Allah kita kaitkan dengan kehidupan kita. Dan sunnah Nabi SAW fi kulli saghiratin wa kabirah. Pada setiap yang kecil dan yang sebesar-besar urusan kita sampai yang sekecil-kecil urusan kehidupan kita, Nabi SAW telah pun mengajarkan kita. Tinggal kita sahaja sama ada kita lakukan dengan penuh faham, penuh memahami maksud sunnah yang kita ikut itu dan penuh pengharapan. Setelah kita melakukan seperti mana Nabi ajar, kita faham apa maksud yang Nabi ajar, kita faham zikir-zikir dan doa-doa yang kita ikut Nabi ajar, dan kita mengharapkan setelah kita lakukan semua itu apa yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang kita nakkan dalam kita bincang, walaupun bukan malam ni je kita nak masuk tandas, bukan baru kita nak belajar masuk tandas, dah bertahun-tahun kita masuk tandas. Saya harap dan saya yakin insya-Allah malam ni kita ada tambah ilmu lagi untuk kita faham lebih mendalam macam mana dan kenapa kita nak kena baca-baca dan juga zikir-zikir ini seperti mana yang termaktubnya dalam kitab Hisnul Muslim yang dipegang oleh kita semua masing-masing sekarang. Okey, kita masukkan terus doa yang keenam. Doa yang keenam dalam kitab ini iaitulah doa dukhulil khala. Doa dukhulil khala. Doa ketika memasuki al-khala. Al-khala, kalau diterjemahkan makna sahaja, al-khala ini tempat yang kosong. Tempat yang tak ada berkumpulnya orang-orang lain. Asalnya lah. Sebab di zaman Nabi SAW, mana ada tandas dalam rumah? Mana ada tandas dalam bilik tidur? Sebenarnya kalau nak bahaskan itu, kita sangat-sangat bercanggah sebenarnya. Sebab itu kita banyak gangguan, banyak kita punya cabaran-cabaran dalam kita nak jadikan hati kita, jiwa kita yang penuh penuh hidup dengan ajaran Islam, penuh hati kita ini hidup dengan Al-Quran, penuh hati kita ini hidup dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Sebab apa? Sebab kehidupan kita sekarang ini pun, kalaulah antara kita kadang-kadang kurang mampu ni, kadang-kadang bilik tidur dengan tandas ini sebelah-sebelah aja. Sebelah-sebelah aja. Ataupun katilnya memang menghadap pun ke arah tandas. Itu wakil kita lah. Itu wakil kita. Kita fikir itu nak mudahkan kita. Ya, dalam kita nak mudah pun, kita nak kena berjaga-jagalah. Sebab al-khala ini, dalam makna yang sebenarnya, dia kena duduk jauh daripada tempat kita tidur, tempat kita beribadah, tempat kita berkumpul anak-anak, keluarga semua. Sebab al-khala ini tempat apa? Tempat yang tak dibaca zikir Allah. Tempat yang berkumpulnya para syaitan. Syaitan-syaitan dan segala benda yang keji, segala benda yang najis di sana nak berkumpulnya. Maka kalau boleh pada asalnya memang jauh daripada tempat kita nak beribadah. Itu pada asalnya. Jadi, kalaulah hakiki kita sekarang ini, realiti kehidupan kita sekarang ini, kadang-kadang hampir tempat kita beribadah ini menghadap ke arah pintu, minta maaf sebut kan, tandas yang kita buang najis semua tu. Macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Macam mana kita nak khusyuk dalam bab ibadat?
Macam mana kita nak khusyuk nak membaca Al-Quran? Ada orang mungkin Allah bagi kelapangan dan juga rezeki yang banyak, yang lebih. Mungkin dia boleh pisahkan, dia boleh asingkan satu tandas yang jauh daripada tempat yang ibadahnya. Tetapi ada orang yang memang terbatasnya. Rumahnya seluas itu sahaja. Mungkin ada hanya dua, tiga bilik dan memang tandas tu sangat-sangat dekat dengan tempat beribadah. Maka inilah yang kita nak apa tu nak faham betul-betul apakah tujuan kita zikir. Adakah itu dah hanya sunnah sahaja, sekadar sunnah sahaja untuk dapat pahala, ataupun dia dah menjadi satu kelaziman, satu benda yang pasti kita nak kena jaga betul-betul zikir ini supaya kita berada dalam keadaan lebih selamat. Dia ada fadilatnya dan dia ada hikmah untuk kita nak jaga betul-betul zikir ini. Khususnya untuk malam ini, untuk tajuk kita, untuk tajuk nak masuk tandas. Bunyi tajuknya macam mudah sangat. Sebab sehari semalam tu mungkin 3-4 kali kita masuk. Maknanya kita dah pandai sangat masuk dah. Kita dah dah terror sangat. Kita dah tahu semuanya. Tetapi kita nak faham lebih mendalam lagi. Kenapa kita nak kena jaga betul-betul membaca zikir ini bukan sekadar baca tuturan sahaja, bunyi sahaja ataupun baca di mulut sahaja. Kita nak hadirkan makna yang tersirat ataupun yang lebih mendalam lagi, insya-Allah. Okey, jadi saya dah terjemahkan Al-Khala ini. Perkataan Al-Khala ini sangat-sangat yang kita nak kena fahamnya. Sepatutnya tak boleh kita duduk dekat pada awal. Ini yang pertama. Yang keduanya, sepatutnya tak boleh kita masuk duduk dalam tu lama-lama. Ini sangat bercanggah juga tu, Masya Allah. Kadang-kadang terkena pada diri saya, terkena pada diri puan-puan haja-haja, terkena kepada siapa-siapa lah yang masuk duduk dalam-dalam. Kadang-kadang ada aktiviti pula kat dalam tu. Mudah-mudahan tak termasuk kita lah. Kadang-kadang dah ada paper kat dalam tu, dah surat khabar kat dalam tu, ada majalah dekat dalam tu kan. Setengah-setengah hotel yang 5 star, 6 star, 7 star tu, kalau kita tengok kadang-kadang ada TV pula dalam tu. Tengok syaitan semua dah main. Syaitan semua dah masuk dah. Agenda-agenda untuk nak merosakkan kita. Lagi lama dalam tu, lagi lama kita bersahabat dengan syaitan. Lagi lama duduk dalam tu, lagi lama kita jauh dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi lama duduk lagi dalam tu, lagi lama kita berada dalam keadaan bahaya sebab aurat kita terdedah sana dan sini. Ini poin-poin ini sangat-sangat sensitif. Kalau kita ambil kira, memang kita takut sangat-sangat pada diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita. Sebab dalam tandas ini macam-macam boleh berlaku benda yang tak baik. Kadang-kadang kita mengadu hal kita, diri kita sendiri, badan kita tak sedap, badan kita ada masalah, diri kita, keluarga kita, rumah kita tak tenang, apa semua. Mungkin antara asbabnya, hal-hal ini kita tak ambil berat dan kita tak amalkan betul-betul. Boleh dijadikan antara asbab yang besar juga. Keluar masuk kita tandas ini, kita tak ikut sunnah betul-betul, maka itulah antara punca syaitan itu boleh menguasai, syaitan boleh mempengaruhi, syaitan boleh berjaya menjalankan tugas-tugasnya untuk nak merosakkan kita. Kita tahu, Masya Allah, nanti kalau kita sampai ke zikir, doa masuk rumah nanti, kita akan cerita lagi bab syaitan ini. Syaitan merancang setiap kali kita nak masuk rumah. Macam mana dia nak melagakan kita kalau suami isteri. Macam mana nak merosakkan hubungan kita kalau dengan anak cucu kita. Macam mana kita nak rosak adab kita dengan ibu ayah kita. Semua syaitan dah merancang setiap kali kita langkah masuk rumah kita. Kalau tak baca zikir, senang dia nak bisik dengan kita. Dia nak hasut kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan dalam rumah kita. Itu pun ada satu cerita lagi. Tapi bermula daripada sini pun dah ada dah. Bermula daripada kita masih dalam rumah, belum kita keluar patah balik. Kita dalam rumah pun dia dah mula nak rosakkan kita sekiranya kita masuk tandas. Dan tandas ini bukan tempat untuk kita duduk lama-lama. Jadi saya maksudkan, saya huraikan Al-Khala, tempat yang jauh dari rumah kita ini, itu maksud yang asalnya.
Jadi sunnah Nabi SAW, Nabi SAW apabila nak masuk al-khala. Al-khala ini tempat yang asing, tempat yang jauh, tempat yang tak ada orang ramai. Di situlah tempat qada hajat. Qada hajat untuk kita nak buang air kecil dan air besar. Okey, doa dukhul al-khala. Okey, makna dukhul pula. Makna dukhul ketika hendak memasuki tandas. Kita buat terjemahan ikut kehidupan kita sekarang inilah. Ketika kita nak masuk tandas. Okey, waktu nak baca doa ini bila betul-betul? Dah masuk ke? Dah langkah separuh kaki ke? Sebelum nak masuk ke? Ataupun dah masuk semua kaki kita, kedua-kedua kaki kiri kanan kita baru nak baca doa ke? Macam mana? Jadi saya tanya soalan tu. Siapa boleh jawab? Bagi ada jawapan, Sebelum bagi ada masuk. dua-dua. Sebelum nak masuk Ustaz, sebelum nak masuk kena baca. Jangan masuk kaki sendiri. Sebelum masuk, maknanya belum melangkah kedua-dua kaki lagi lah. Belum. Belum. Okey, maknanya betul-betul dah kita dah di depan pintu, kita baca, lepas tu kita masuk. Bekah. Okey. Jawapan dah ada. Nanti kita tengok kedudukan doa ni, bacaan ini sesuai bila kita baca. Kita tengok dulu doa yang nombor 10. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, boleh ikut saya. Bismillah, Bismillah. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika minal khubuthi minal khubuthi wal khaba'ith. wal khaba'ith. Okey. Nak baca serentak pun boleh satu nafas. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ustaz, kat sini minal khubuthi. Saya pun kena nak minal khubuthi. Okey, boleh kedua-duanya boleh baca. Khubuthi Okey. dengan khubuthi boleh baca kedua-duanya insya-Allah. Nanti saya terjemahkan satu-satu. Okey, kalau kita tengok bismillah, ini lafaz yang mulia. Allahumma, masih lagi lafaz Allahumma. Inni a'udzu bika, barulah kita minta doa di sini. Inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau dari segi terjemahan pula, bismillah dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku. Inni, sesungguhnya aku, a'udzu bika, memohon perlindungan dengan engkau ya Allah, minal khubuthi, dari al-khubuthi, wal khaba'ith, dan al-khaba'ith. Nanti saya terjemahkan khubuthi, khaba'ith itu maknanya apa. Tapi kalau kita tengok dari segi lafaz pula, dengan bismillah Allahumma ini sesuai baca di luar sebelum kita melangkah masuk tandas. Jadi kalau saya baca carahan tadi, ada juga pendapat mengatakan bismillah Allahumma ini masih lagi kita belum melangkah. Jadi bila mulanya inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, dah boleh dah melangkah kiri masuk ke tandas. Tak semestinya berdiri tegak, berdiri tetap dan berdiri berhenti. Bacakan doa macam kita nak baca doa baca doa makan ke apa ke, tidak. Sambil-sambil kita nak masuk pun terus boleh, sambil-sambil kita dah sebut a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kalau dah melangkah ke dalam pun tak jadi masalah. Dan tak menjadi salah juga kalau nak baca siap-siap sebelum kita nak melangkah kiri. Sebelum kita nak melangkah kiri, kita baca macam jawapan yang ramai-ramai tadi. Baca habis dulu, baru melangkah kiri masuk pun boleh. Tapi kalau dari segi ada pendapat mengatakan bismillah Allahumma ini cuba jangan terbaca dah masuk. Baca sebelum kita nak melangkah. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini sambil kita melangkah pun dah boleh kita baca. Sebab maknanya pun makna yang sesuai untuk kita sebutkan al-khubuthi wal khaba'ith betul-betul di dalam tandas itu. Sebab wujudnya banyaknya ada al-khubuthi wal khaba'ith betul-betul di dalam tandas, bukannya di luar tandas. Itu dari segi makna lah. Jadi bismillah ini sesuainya kita baca di luar. Minggu lepas ataupun kelas lepas ada yang mengatakan, oh Ustaz, saya tak pernah kenal bismillah. Saya hanya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sahaja sebelum ini. Dan sekarang ini baru jumpa ada bismillah.
Betul, ada kan? Ada kelas yang lepas. Okey, kita boleh jawab malam ini insya-Allah untuk mendapat lebih penerangan yang lebih meyakinkan dan lebih selesa untuk kita faham bersama. Kenapa patut kita sambah bismillah? Kenapa perlu kita sambah bismillah di sini? Dan memang bismillah ini ada dalam hadis Bukhari pun. Macam mana yang kita tak kenal sebelum ini, wallahu alam, tak apalah. Kadang-kadang terlepas sedikit daripada zikir. Mungkin dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain tak adanya bismillah. Memang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan ada lagi lafaz-lafaz yang lain dalam hadis-hadis yang lain. Tetapi dalam Bukhari adanya bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Memang terangnya itu lafaz yang ada bismillah. Kita tengok okey. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ziyadat bismillah fi awali wa akhrajaha Sa'id ibn Mansur. Unzur fi Fathul Bari. Dalam Fathul Bari yang mensyarahkan Sahih al-Bukhari, ada ziyadahnya bismillah, ada tambahannya bismillah. Jadi dengan yakinnya hadis bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, hadis yang sahih yang boleh kita amalkan. Soalannya malam ni, kenapa perlu kita baca bismillah? Jawapannya sebenarnya ada dah dalam pelajaran ataupun kelas yang lepas. Siapa boleh jawab? Siapa yang study, dia boleh jawab. Saya nak kena bagi soalan. Kalau tidak, saya bercakap seorang je 1 jam. Okey, kenapa? Kenapa kita perlu baca bismillah? Kenapa? Padahal ni nak masuk tandas ni, kenapa bismillah? Bismillah ni benda-benda yang baik kan? Nak baca, nak makan, nak baca, nak mulakan sesuatu yang baik. Sesuailah baca bismillah ni masuk tandas pun. Ustaz, kalau saya cuba. Ustaz, saya silakan. cuba. Silakan. Okey, tujuan kita membaca bismillah tu supaya ia dapat menjadi pagar atau dinding kepada aurat kita. Supaya menjadi pagar dan dinding kepada aurat kita. Mana datang tu, mana ambil tu? Ilmu tu mana ambil? Macam ada dalam catatan saya ni. Masya Allah. Nananya study lah tu. Masya Allah. Saya nak kata, last kali kita belajar, apabila kita nak buka baju, nak tukar baju. Yeah. Ingat tak zikir ketika hendak kita nak menukarkan baju ataupun kita nak buka baju kita nak pakai baju yang lain ataupun kita nak bersalin baju, kan zikirnya bismillah. Bismillah. Ya. Ini mengaitkan, tengok atas sikit je. Ma yaqulu idza wada'a thawbahu. Apa yang perlu kita baca apabila kita wada'a thawbahu, maknanya kita nak buka baju pakaian kita. Bila nak buka pakaian kita, ternampak aurat kita. Inilah doanya bismillah. Bismillah sahaja. Dan saya dah huraikan bismillah ini, dengan bismillah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga aurat kita dilihat oleh al-jin. Syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu, jin dan syaitan itu tengok kepada kita kan kita tak nampak dia. Jadi bila kita buka aurat, dia akan nampak aurat kita. Bila dia nampak aurat kita, dia pun makhluk. Sebab itu banyaklah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini antara makhluk-makhluk halus dengan manusia. Bukan tak berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak baca zikir, kita tak minta Allah SWT lindungkan semua. Jadi boleh berlaku bila-bila masa, dan itu bila berlakunya memang sangat-sangat luar biasa kita tanggung ujian itu. Jadi semuanya kita nak kena perisai. Semuanya kita nak kena jaga. Kita yang nak kena pertahankan, dindingkan, pagarkan diri kita dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak masuk tandas, dah tentunya tak ada orang yang tak buka aurat dalam tandas. Sebab itu perlu sangat bismillah. Baru kita tahu pentingnya doa ini, zikir ini, baca dengan betul-betul. Kita memahami zikir ini dan kita mengharapkan makna zikir ini, doa ini sebelum kita masuk tandas ini sangat-sangat memberi makna dan juga memberi maksud apa yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya bismillah, Allah jagalah aurat kami ya Allah. Bila nak masuknya ya Allah, jagalah aurat kami ya Allah.
Bukannya senang Perkara ini nampaknya macam tak ada apa-apa, tapi bila terkena pandangan ataupun gangguan syaitan dan makhluk halus berkenaan dengan aurat ini, ada sejenis, ada sekumpulan syaitan-syaitan, jin-jin ini yang akan ganggu aurat. Bila terkena dengan ujian itu, macam-macamlah penyakit, macam-macamlah sakit, macam-macamlah ada itu, ada ini. Kadang-kadang sakit itu tak kena mengena pun dengan apa yang kita sangka. Contohnya lah, kalaulah syaitan itu dia nak ganggu aurat kita, tiba-tiba kita sakit perut. Jadi sakit perut itu pergi hospital cek tak ada apa-apa, pergi rawatan itu rawatan ini tak ada apa-apa, rupa-rupanya memang gangguan makhluk halus. Jadi puncanya kita kurang zikir. Sebabnya kita kurang perisaikan diri kita ataupun pagarkan diri kita dengan zikir-zikir ini. Itu halus. Sangat-sangat dalam sunnah Nabi SAW. Walaupun perkara ini perkara yang sangat bagi kita yang sangat benda kecil lah. Sekadar hanya nak qada hajat, nak buang hajat saja. Rupa-rupanya bila kita jaga, Masya Allah, kita terpelihara dengan zikir-zikir ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita leka, kita ambil mudah, kita tak ambil betul-betul serius hal-hal ini, kot-kotlah kalau nak diuji maka boleh terkenalah juga. Okey, jadi itu pertama. Bismillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala jagakan aurat kita. Jadi seterusnya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mana-mana ayat Quran, mana-mana doa yang adanya a'udzu bika memberi makna yang kita sendiri tak mampu nak jaga diri kita sendiri. Kita mohon dan kita sangat-sangat memerlukan bantuan Allah supaya Allah pelihara kita. Allah lindung kita. Allah jaga kita. Tengoklah mana-mana doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika min adzabin fil qabr wa adzabin fil nar. Segala doa yang mula dengan a'udzu, tengok makna yang kita minta dalam doa itu, semua tak mampu kita jaga pada zahirnya pun. Pada zahirnya pun tak mampu kita nak jaga dengan tenaga, kekuatan, jasad badan kita yang Allah pinjamkan seketika, tak mampu. Tak mampu. Pada zahirnya. Hakikatnya sebenarnya semua kita tak mampu. Kalau Allah tak jaga, kalau Allah tak izin, nak gerakkan jari pun kita tak mampu. Ini semua gerak Allah. Semua izin Allah. Semua Allah yang ciptakan, semua Allah yang menjadikan, yang membolehkan kita bergerak ke sini-sini, ke sana-sini, semuanya. Itu pada hakikat maknanya. Tapi ada pada zahirnya, pada zahir uh, fitrah dan juga kegerakan yang biasanya, yang hariannya, kadang-kadang ada yang Allah pinjamkan tenaga dan kuasa untuk kita boleh memelihara ataupun kita boleh menjaga diri kita sendiri. Contohnya kita ada tenaga, kalau ada musuh-musuh yang lemah pada kita, kita boleh gagah kan? Kita boleh lawan contohnya. Kalau dia tak bersenjata, kita tak bersenjata, mungkin kita lebih kuat pada dia, kita boleh lawan dia. Kita yakin yang kita ni lebih bertenaga daripada dia. Sekadar zahirnya. Tetapi dalam doa-doa dan ayat-ayat, contohnya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Semua ayat-ayat dan makna yang dalam doa dan ayat yang ada a'udzu tu, kalau kita perhatikan satu persatu, kita tak mampu nak jaga dengan kekuatan dan juga tenaga yang kita ada. Mesti kita mengharapkan lindungan, pemeliharaan, jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok doa ni, termasuk dalam doa yang kita sebagai manusia yang sangat-sangat memerlukan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak bagi tahu di sini, mana-mana doa yang adanya a'udzubika, mesti kita kena faham makna dalam doa itu, sangat-sangat kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pentinglah doa itu, sangat-sangat penting. Termasuknya doa masuk tandas. Walaupun sekadar masuk tandas, tapi doanya sangat-sangat penting. Malam ni kita tambah sikit maklumat kita, iaitulah doa yang adanya a'udzubika ni sangat-sangat penting. Walaupun pendek, walaupun pada perbuatan yang sangat-sangat biasa. Sebab apa?
kita nak minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari apa? Dari al-khubuthi wal khaba'ith. Dari al-khubuthi wal khaba'ith. Makna al-khubuthi wal khaba'ith banyak tafsiran ulama. Tetapi yang paling zahir sekali al-khubuth iaitulah syaitan-syaitan yang jantinanya lelaki. Wal khaba'ith syaitan-syaitan yang jantinanya perempuan. Itu banyak tafsir ke arah itu. Ada yang mentafsirkan al-khubuthi segala gangguan syaitan-syaitan tak kira lelaki ke perempuan. Maknanya kita faham di sini syaitan pun ada lelaki dan perempuan juga. Dan al-khaba'ith iaitulah maksiat-maksiat yang boleh berlaku apa sahaja di dalam tandas. Ada yang menterjemahkan al-khubuthi ini makna syaitan-syaitan juga. Semuanya syaitan lelaki perempuan. Jantina dan lelaki perempuan. Dan al-khaba'ith ini segala perkara-perkara yang tak diingini. Al-makruhat. Perkara-perkara yang kita benci berlaku pada diri kita sewaktu sepanjang kita berada di dalam tandas. Kadang-kadang kita dengar juga kan banyak orang terjatuh dalam tandas. Bila jatuh dalam tandas itu sakit. Sakitnya bukan biasa. Kebanyakan banyak berlaku kalau kita perhatikan ikut apa yang saya faham lah, kebanyakan penyakit stroke ni kadang-kadang banyak puncanya jatuhnya dalam tandas. Tandas. Kalau tuan-tuan atau hajah-hajah yang boleh share, kalau kita boleh pernah dengar ataupun kenalan kita, ahli keluarga kita, mungkin ramai dan juga banyak yang kita dengar mereka jatuh tandas, licin ke puncanya itulah penyakit yang kronik ataupun penyakit yang membawa mati, penyakit yang berat. Itu termasuknya doa ini, insya-Allah Allah jaga kita minal khubuthi wal khaba'ith. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita terpelihara, terjaga dari gangguan-gangguan segala syaitan-syaitan yang ada dalam tu, dan juga segala perkara-perkara maksiat dan juga perkara-perkara yang kita tak ingini, sama ada dari segi kesihatan ke apa sahajalah. Okey, jadi perkara yang tak diingini juga termasuk juga dalam makna kita bila kita masuk tandas ini, kita perlu membuang. Sama ada kecil besar, kedua-duanya itu sebenarnya kalau kita tak buang, kalau kita tak dimudahkan, tak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuangnya, maka kita akan bertambah sakit, kan? Kadang-kadang ada antara kita ni mungkin susah nak membuang. Memang dia akan menjejaskan kesihatan kita, badan kita tak sedap, mungkin boleh membawa kepada gangguan kesihatan yang lain. Itu seketika saja kita tak dapat membuang dengan cara biasanya. Kita perlu telan ubat ke untuk memudahkan untuk kita nak membuang semua. Itu antaranya bila kita baca doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, pelihara kita dari penyakit-penyakit tadi. Tengok dari segi kesihatan pun memang terkena juga dengan doa ini. Dengan doa ini, Masya Allah, dapat menyelesaikan masalah-masalah penyakit-penyakit yang saya tak pandai nak senarai nama-nama penyakit itu. Dengan doa ini sahaja, kalau kita betul-betul amalkan dan kita yakin dengan sunnah Nabi ini, insya Allah kita tergolong dalam golongan orang itu dari mudanya sampai ketuanya tak ada sakit-sakit, tak pernah berpenyakit, kan? Tak ada itu, tak ada ini. Wallahu ta'ala alam, semua itu mungkin rahsianya dia jaga doa-doa ini. Kalau tengok badan dia pun tak berapa tough sangat, tak berapa kemas sangat, tapi bila cek doktor sampai ke hujung usianya dia macam biasa je, tak ada apa penyakit-penyakit yang membimbangkan, yang menakutkan. Dengan kita ni macam-macam ubat, macam-macam suplemen, macam-macam itu dan ini, macam-macam penyakit pula ada. Kan? Itu pun kita tak tahu apa puncanya, apa salah kita. Ya, betul. Kadang-kadang orang tu sakit, Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Allah Subhanahu Wa Taala nakkan dia tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nakkan dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tetapi kita kena faham juga, Allah sayang kita tu sebenarnya Allah nak selamatkan kita setelah kita melakukan beberapa kesalahan.
Jangan kita selesa. Bila kita sakit je, kita boleh, betul-betul kita boleh redakan diri kita. Allah sayang kita. Allah nak kita dekat dengannya. Allah nakkan kita ni ingat padanya. Betul. Kita boleh nak tenangkan diri kita dengan cara itu. Tapi jangan kita hanya ambil yang mudah dan ambil yang seronok saja. Kita juga nak kena muhasabah di sebalik itu. Kenapa Allah sayang kita? Kenapa Allah nak tegur kita? Kenapa Allah nak ingatkan kita kepadanya? Rupa-rupanya sebelum tu kita leka. Rupa-rupanya sebelum kita ada buat salah. Rupa-rupanya sebelum kita banyak kita berdosa. Contohnya kan. Sebab itu Allah uji kita. Allah nak kita kembali kepadanya. Allah nak bagi kita ingat kepadanya bahawasanya kehidupan kita itu tak betul. Rutin harian kita itu bukannya seperti mana diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timpalah sakit, timpalah penyakit. Adalah masa untuk kita nak muhasabah diri kita. Itulah sedikit sebanyaknya yang kita boleh faham kenapa kita perlu halus dan juga ambil berat betul-betul bab zikir ini. Walaupun dia mudah. Okey, jadi yang kita faham insya-Allah dalam bab doa pada malam ini hanya masuk tanda saja. Bismillah ni kita perlu Allah jaga kita daripada penyakit-penyakit tadi. Penyakitnya berpunca daripada aurat kita tak terlindung. Tak terlindung dari pandangan syaitan dan makhluk-makhluk yang lain, makhluk halus yang lain. Sebab mereka juga makhluk, mereka juga ada syahwat, mereka juga ada uh, peluang untuk nak melakukan kejahatan ke arah itu dengan terdedahnya aurat-aurat kita. Yang macam manusia jugalah. Macam manusia kita, kalaulah aurat itu tak terjaga, dia lebih mudah dan lebih segera untuk berlakunya perkara-perkara yang jahat. Kan? Sebab itu al-Islam menjaga sangat bab aurat. Untuk nak menutupi aurat, untuk nak menjaga fitnah-fitnah hiasan. Kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, surah Nur, surah Al-Ahzab. Allah tekankan khususnya kepada kaum hawa ataupun kaum wanita ni untuk menjaga supaya tak terdedahnya hiasan-hiasan yang berlebihan yang boleh menjadi fitnah dan punca berlakunya perkara-perkara yang maksiat. Senang cerita di sini, segala fitnah zina itu berpunca daripada aurat yang tak terjaga. Itulah yang kita boleh heretkan dan kita boleh kaitkan dan kita boleh ikatkan cerita fitnah punca fitnah zina ataupun perhiasan itu boleh membawa kepada zina. Pun ini pun sama-sama juga walaupun ini hanya kaitan kita dengan makhluk halus, dengan jin, tetapi dengan manusia pun kita nak kena jaga hal-hal aurat ini. Bila terdedahnya aurat, dia lebih cepat dan lebih segera untuk berlakunya hal-hal maksiat itu. Begitu juga dengan jin dan juga makhluk-makhluk halus ini. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang, asal tak ada orang di rumah je, kita dah boleh buka sebebas-bebasnya. Maka banyaklah benda yang tak baik. Selain daripada malu kita kepada malaikat. Malaikat kan ada dalam rumah kita. Malaikat selalu ada di kiri kanan kita. Kan? Malaikat pun nampak juga apa yang kita sedang buat, sedang lakukan. Jadi itulah kadang-kadang kita pula ambil mudah kan. Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuilah hal-hal manusia kita ni sebagai manusia yang banyak dosa, banyak salah ni. Bila terlupa, kita ingatlah kepada doa-doa ini, apa yang kita faham bersama di sini. Sekurang-kurangnya dapatlah kita mengurangkan kebebasan kita dalam bab kita mendedahkan aurat. Walaupun kita bersorangan ataupun bersendirian di rumah. Lagi-lagi kalau di dalam bilik sorang-sorang, tak semestinya bukan hanya dalam tandas sahaja. Di bilik pun sama juga. Sebab itu orang yang sangat-sangat cermat, kalau kita masuk tandas di rumahnya, dia akan sediakan kain. Ada sediakan kain khas untuk mandinya. Mandi bukannya dalam keadaan terbuka habis. Masih lagi ada kain, dia panggil apa dalam istilah Melayu? Kain basahan. Kain basahan
Itulah. Kain basahan, betul. Jadi kalau bahasa petani saya kain seher, sama lah tu. Ah, Kain basahan. Okey, jadi kain itulah disediakan untuk waktu mandi pun tutup juga, masih tutup lagi. Kalau kita tengok orang-orang kampung ataupun orang-orang lama, itulah sebabnya mereka menjaga aurat hatta dalam keadaan nak qada hajat sekalipun ataupun waktu mandilah. Qada hajat macam mana nak pakai kan? Tapi sekadar yang boleh tutup, tutuplah. Sampai begitu sekali. Tapi tak lazimnya, tak menjadi satu kewajipan pun. Kalau kita dah baca bismillah ini, insya-Allah asalkan kita dah baca bismillah dan kita bergantung dengan Allah jaga kita, insya-Allah yakin dah masuk dalam tu, manusia dah tak nampak kita, insya-Allah bolehlah kita selamat dari perkara-perkara tadi, insya-Allah. Ustaz, Jadi nak tanya? ya, ya. Ah, maaf. Bila kita dah amalkan zikir, dah diamal. Minum air dulu, minum. Minum Ustaz air dulu. terus dulu, nanti saya kemukakan semua soalan saya. Okey, tercekik pula. Dah Batuk baca Ustaz. Masya-Allah. Batuk. Masya-Allah, insya-Allah. Okey. Okey, jadi kita nak kena baca bismillah tadi, kita nak kena jaga betul-betul insya-Allah doa ini dengan kita faham. Saya dah senaraikan tadi makna al-khubuthi wal khaba'ith, bila kita baca insya-Allah Allah pelihara kita semua-semua ini. Okey, saya nak tanya di sini, kenapa dalam tandas kita tak boleh duduk lama-lama, tak boleh kita duduk lebih daripada hajat kita, hajat masa yang kita perlu qada hajat. Sebenarnya Ustaz, itulah soalan saya. Masya-Allah. Macam tahu pula. Macam mana itulah soalan? Soalan saya nak bertanya Ustaz, setelah kita membaca zikir yang sepatutnya menjadi pagar dan pendinding kepada aurat, berapa lama tempoh agaknya atau had masa yang elok untuk kita berada dalam tandas? Itu soalan saya sebenarnya. Okey, kalau soalan tu saya perlu jawab setiap orang 3 minit kena keluar, tidaklah. Kalau 5 minit mesti kena keluar. Tak boleh lebih daripada itu. Tidaklah. Okey. Taklah, Jadi masa yang sesuai lah, yang logiknya. Itu maksudnya kalau boleh kita elakkan daripada kita, contohnya kan, ada orang sediakan alat make upnya dalam tandas, contohnya kan. Ada orang sediakan macam bedaknya ataupun apa-apa alat hiasan dirinya, dia sediakan pun dalam tandas juga. Dia letakkan semua selepas pada dia mandi, sementara dia nak lap, sementara dia nak keringkan rambut apa semua, dia sempat lagi dia bersolek apa semua tu semua dalam tandas. Perkara-perkara itu yang kita boleh makna boleh ertikan perkara yang bukannya hajat. Bukannya hajat kita di dalam tandas. Sebab perkara itu boleh kita lakukan di luar. Sekadar mana yang kita boleh, semaksimumnya kita nak boleh buang segala aktiviti selain daripada qada hajat besar dan kecil dan mandi yang wajib, mandi yang kita perlukan, mandi untuk nak menyegarkan diri kita, sekadar itu sahaja. Sesegera kita kena keluar dari tempat itu. Jadi perlulah jawab kepada soalan saya, kenapa tak boleh duduk lebih daripada masa yang qada hajat itu. Ustaz, Kak Nan nak tanya saya. Kalau macam bilik air kita sekali dengan tandas. Jadi tandas sudah kita qada hajat tu, kita tutup tandas tu kan. Jadi bolehlah kalau kita nak bermakeup benda pun dalam tu. Mana? Saya susah nak jawab ni, takut nanti Kak Ana kena pecahkan nanti tandas tu. Saya tak tahulah macam mana, saya tak pernah lagi masuk tandas Kak Ana tu. Tapi kalaulah itu termasuk dalam satu pintu yang nak membawa kita ke dalam tandas yang kita qada hajat itu, masih namanya tempat yang berkumpulnya para khubthi dan khaba'ith ni. Jadi sebenarnya soalan Kak Ana tu untuk nak bantu jawapan soalan saya tadi, sebab mana-mana tempat yang kita tak zikir Allah. Kerana tempat yang Kak Ana bersolat, contohnya kan Kak Ana buat soalan tadi, tempat yang kita nak pakai make up apa semua tu, tempat itu ada tak tempat yang kita baca Quran ke, ada kita baca zikir ke, sesuai tak kita nak baca zikir-zikir yang lain ke, sesuai tak? Kak Ana bagi jawapan untuk diri sendiri gitu je.
Dalam dalam tempat yang kita nak gunakan hajat untuk kita nak siapkan diri semua tu, nak kemaskan diri, sesuai tak kita nak baca doa-doa, kita nak baca ayat Quran contohnya. Kalau tak sesuai, maknanya dia termasuk dalam tandas. Kalau kata memang dipisahkan, memang di situ dah dipisahkan, memang dah diasingkan, ada satu pintu khas pula lagi untuk tempat yang qada hajat, itu maknanya dah terpisah. Terpisah tu masih lagi selesa lah. Ya. Tak macam Kak Narata ni, macam ke takkan tandas duduk tu kan dia ada penutup dia kan. Mana tu tidak dipanggil, tidak dikira pemisah. Tidak sama sekali. Bukan penutup tu tempat kita buang najis saja, itu tempat syaitan duduk berkumpul kat situ, tidak. Okay. Asalkan dalam pintu yang kita nak masuk, daripada pintu tanda kita dah masuk, ada tempat qada hajat, bermula daripada pintu itulah tempat kediaman ataupun berkumpulnya syaitan. Sebab itu banyak lagi kalau kita nak kaitkan hadis Nabi SAW berkenaan dengan azan. Azan. Bila didengar azan, bila dilaungkan azan, syaitan akan lari dalam keadaan berkentuk-kentuk wa alaihim dhurat. Disebutkan dalam hadis Nabi, dalam keadaan terkentut-kentutnya, mengeluarkan angin-anginnya, takut dengan azan itu. Mereka berkumpul di mana? Larikan diri, semua berkumpul dalam tandas. Dan mana tempat-tempat yang banyak najis, contohnya reban ataupun tempat-tempat yang dibela, yang diternakkan, tempat-tempat yang kumpulnya segala najis-najis, akan berkumpul di situ, akan larikan diri ke situ. Jadi bila istilahnya situnya tempat berkumpulnya, situlah yang kita tak boleh duduk lama. Mana kita ambil sembahyang dalam tuguk tu. Jadi bab air sembahyang ini dikecualikanlah pula. Kadang-kadang orang tu tak ada kemudahan, selain daripada situ je tempat untuk dia ambil wuduk, maka masih lagi dibolehkan. Cuma bab zikir, bab doa dalam wuduk tu dia tak dapat lah. Sebab kita ada zikir bismillah kan sebelum kita nak wuduk. Jadi itu dia dah kena niat sahajalah, dia tak dapat dah pahala membaca. Dia sekadar pahala niat sahaja. Jadi tak boleh apa-apa zikir. Hatta jawab salam sekalipun dalam tandas tak boleh. Boleh. Waalaikumsalam. Kalau kita tengok Waalaikumsalam tak ada pun maknanya ada Allah ke, ada Nabi ke, ada apa kan, tak ada kata-kata yang mulia, tak ada nama Allah, tak ada sifat Allah. Tapi dia memberi makna doa. Waalaikumsalam tu kan doa. Kan? Waalaikumsalam. Contohnya kita tak nak sebut warahmatullahi, ada Allah kan. Wabarakatuhu tu pada Allah. Tak ada pun yang tu. Kita sebut waalaikumsalam saja. Tapi waalaikumsalam yang mengandungi makna doa, dan makna doa itulah masih kita bergantung dengan Allah pun tak dibolehkan, tak digalakkan untuk kita menjawab salam walaupun kita berada dalam tandas. Orang memberi salam sekuat-kuatnya, menjawab salam tu adalah wajib, tetapi dalam kita berada dalam tandas jadi tak wajib. Ustaz, Ustaz, saya macam saya nak bertanya Ustaz, macam membaca bismillah tu dalam tandas ketika kita mengambil uduk tadi tu, Ustaz kata tak boleh kan, kerana itu bukan tempat yang mulia untuk kita sebut betul. Bismillah. Tapi bila kita dalam tandas membuka pakaian, kita membaca bismillah tu, tidak ke benda yang sama? Sama juga tu, sama juga. Pakaian yang kita buka yang tajuk minggu lepas bukan dalam tandas. Pakaian secara umum. Dalam bilik kita maksudkan kita nak tukar. Sebab ia dah kait dengan pakai pakaian, dah tentunya kita pakai dalam bilik yang ada almari semua pakai pakaian kan. Doa pakai pakaian. Doa yang kita nak tukar pakaian pula di bilik tidur lah. Maksudnya di bilik tempat yang ada pakaian lah. Jadi bukan dalam tandas ke? Yang Ustaz maksudkan bila kita membuka pakaian kita dalam tandas tu kita mula dengan bismillah. Tak. Minggu lepas kita belum masuk tandas lagi. Tapi tak bismillah itu tak boleh di-applykan dalam tandas dengan untuk melindungi diri kita. Sebab itu dalam tandas kita kena baca sebelum bismillah. Kita kena baca bismillah sebelum masuk, dah baca untuk kita nak buka pakaian yang di dalam tandas nanti. Jadi bismillah Allahumma inni itu dah sebelum kita masuk dah baca siap-siap. Bila dah masuk nanti buka pakaian tak perlu baca lagi. Okey, faham Ustaz. Dah salaman lah tu Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Okey, ya silakan. Kalau kita kadang-kadang dah biasa, kadang apa jatuh, biasa cakap ya Allah. Kadang-kadang kita terucap itu macam mana? Kena astagfirullah.
Astaghfirullah. Yang itu nanti Ya. dalam doa ghufranak nanti kita boleh masukkan. Kenapa kita baca ghufranak? Jawapan di situ. Pasal Jadi keluar jadi dia. jadi soalan itu gantungkan dulu, nanti jawapan ada pada ghufranak. Cuma saya boleh sentuh di sini, bukan sekadar ya Allah ke ataupun latah ke ataupun tiba-tiba kita nak terucap terbaca mana-mana zikir. Yang masalah sekarang ini kadang-kadang kita mendengar sesuatu dalam tandas. Kita bawa handphone masuk dalam tandas, adanya bunyi-bunyi semua tu. Semua kalau itu punca perbuatan kita, semua itu menjadi satu kesalahan. Sebab tempat yang keji, tempat yang najis, tempat yang penuh tak dibaca zikir-zikir di situ, semuanya kita tak boleh nak berlafaz zikir sebab tempat itu tempat yang sangat-sangat kotor. Ustaz nak tanya satu Ustaz. Ya. Yang minggu lepas tu berkenaan dengan cabut pakaian tu kan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu tu ada boleh ke Ustaz? Lupa nak tanya yang dulu. Hadisnya ada bismillah sahaja. Tambahan-tambahan itu kalau ada siapa-siapa dapat, mungkin kita perlu kepada doanya atau kepada dalilnya lah untuk meyakinkan kita. Tapi kalau kita dah belajar bismillah hanya itu sahaja sudah mencukupi, memadai sangat-sangat. Sebab itu dalam bismillah jangan kita tambah bismillahirrahmanirrahim pula. Sebab Nabi baca bismillah sahaja. Cukup, cantik dah Nabi ajar. Hatta bab makan pun bismillah sebenarnya. Bismillah itu itulah doa untuk makan. Bismillah makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, itu banyak khilafnya. Ada mengatakan bila tengok makan, ada setelah makan, ada ketika makan, semuanya boleh. Tak jadi salah, tapi bukannya itu yang asasnya. Yang asas doa makan bismillah faqat. Sahaja. Tak ada ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ajar dan suruh perintah kepada seorang hamba, seorang hambanya, gulam, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis itu menjadi rujukan ataupun dalil bahawasanya untuk kita nak makan hanya kita disuruh membaca bismillah. Sebab Nabi kata sammillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di hadapan. Jangan kita terjun pergi ke depan sana ataupun ke hidangan yang jauh daripada yang depan. Itulah adab yang diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Okey, sambung al-khubuthi wal khaba'ith. Habis doa tadi dan juga soalannya, kenapa kita tak boleh duduk lama-lama ya. Jadi kiaslah, kita faham sendirilah apa sahaja hajat-hajat yang lain daripada qada hajat itu, kalau boleh kita buat di luar itu paling selamat. Sebab kenapa kita tak boleh duduk lama nanti, jawapannya ada pada doa ketika keluar dari tandas, iaitulah zikir yang ketujuh, tajuk yang ketujuh dalam kitab perisai Muslim, doa yang ke-11. Doa yang ke-11. Ya. Kalau ada ustaz tu cakap pintu belah air, tak nak keluar lagi tanda kita nak keluar dah ni. Tak nak keluar lagi. Pasal pintu. Pintu belah air tu jangan dibiarkan terbuka. Kata dia kalau kita biarkan terbuka, nanti syaitan ni senang keluar masuk rumah dalam rumah. Betul. Semuanya tak boleh kita buka selalu, tempat kotor, baunya kotor. Sebab memang maknanya itu pun. Sebab kita boleh yakin juga Nabi SAW dalam hadisnya, bila dah nak senja sangat, bila dah nak masuk waktu terbenamnya matahari, cepat-cepat kita tutup segala pintu-pintu kita, tingkap-tingkap kita. Sebab syaitan akan masuk. Ada makna syaitan masuk keluar. Dalam bab pintu ni, bila dah senja, sebelumnya nak waktu maghrib, waktu itulah waktu orang-orang yang menyembah selain Allah akan menyembah syaitan. Waktu itulah syaitan akan berkeliaran untuk mencari mangsanya. Cepat-cepatlah tutup pintu, tingkap-tingkap semuanya, supaya syaitan tak masuk. Bukan maknanya kalau kita tutup syaitan dah tak masuk. Tetapi kalau kita buka, kita rela dia masuk. Gitu makna dia. Kita tutup macam mana pun dia akan masuk juga. Tetapi bila kita buka, kita welcome dia dan kita memang kerjasama dengan dia untuk kita terkena apa-apalah perkara-perkara yang tak baik. Maksudnya pintu tandas jaga selalu tertutup.
Itu biar ada berpisahnya antara kita dengan tempat berkumpulnya syaitan-syaitan itu. Okey, alhamdulillah. Zikir yang berikutnya iaitulah du'aul khuruj minal khala. Du'aul khuruji minal khala. Doa dibacakan doa dibacanya ketika keluar minal khala dari zaman kita sekarang ini kita istilahkan tandas lah. Kalau zaman Nabi SAW tempat qada hajat. Tempat qada hajat ini tempat yang lapang, tempat yang jauh daripada tempat manusia ataupun tempat orang ramai berkumpul. Okey. Apa doanya? Doa yang paling ringkas sekali iaitulah ghufranak. Ghufranak. Boleh baca ikut saya? Ghufranak. 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 Itu sahaja. Kita tengok sini. Akhrajahu ashabus sunan illa an-Nasa'i akhrajahu fi amalil yawmi wal laylah. Okey, semua ashabus sunan semuanya kita ada sunan as-sittah, 6 bab hadis, kitab hadis yang paling sunnah, yang paling sahihnya 6 semuanya ada doa ini. Ghufranak, bacaannya ghufranak. Ghufranak bermakna as'aluka al-maghfirah. Makna ghufranak, ya Allah, aku mohon dari engkau ya Allah pengampunan engkau ya Allah. Ghufranak bermakna ya Allah, aku mohon pengampunan dari engkau ya Allah. Makna ghufranak. Satu perkataan ini membawa makna kita berdoa dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengampunkan kita. Ampunkan kita. Okey. Jadi jawapannya ni. Jawapan kepada soalan tadi Hajah yang tanya tadi, kenapa kita nak kena baca ghufranak? Sebelum nak menjadi jawapan, saya tanya pula soalan tu. Kenapa bila kita nak keluar tandas, tiba-tiba kita nak kena istighfar? Tiba-tiba kita nak kena baca, nak mohon pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkah kita qada hajat? Salahkah kita qada hajat? Salahkah kita mandi? Salahkah kita masuk gosok gigi? Tiba-tiba nak kena, bila nak keluar aja, kita langkah kaki kanan waktu keluar, kita nak kena baca ghufranak. Sunnah Nabi ajar kita baca, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Jadi soalan tu saya nak kena tanya tu. Jawapannya satunya Hajah dah sebut tadi, mungkin tersalah membaca zikir ya Allah contohnya. Ini salah satulah. Jadi dah jadi salah kan? Jadi maknanya kita faham di sini, maknanya rupa-rupanya dalam tempoh kita duduk dalam tandas, banyak salah kita buat sebenarnya. Sengaja tak sengaja. Sebab itu, bila nak keluarnya, kena baca ghufranak. Kena minta ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita cari salah kita waktu kita dalam tandas. Maknanya jawapan kepada soalan saya lah. Kenapa perlu kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang kita tak sedar Ustaz apa yang kita buat tu lah. Macam tadi ikut telatah ke apa ke. Itu satu jawapan yang dah dijawab. Mungkinlah. Okey, boleh. Maknanya kesalahan yang tak disengaja, mintalah pengampunan dari Allah. Maknanya salah tu walaupun tak sengaja ke, telatah ke, ataupun lupa ke, bila zikir nama Allah, sifat Allah, terbaca ayat Quran, terbaca apa-apalah. Kadang-kadang nyanyi pun ada juga. Kan? Ni kepada orang yang suka nyanyi dalam tandas ni. Cuba tutup mulut sikit. Kan? Kadang bersin Ustaz. Bersin baca Alhamdulillah. Bersin pun Alhamdulillah. Kadang-kadang ada. Yang saya sebut tadi, kadang-kadang berkasidah dalam tandas sementara nak habiskan kan. Macam-macam lah. Tak sedar semua tu. Jadi nak kena ghufranak. Okey, selain daripada tu apa lagi? Orang yang duduk lama-lama tu Ustaz dalam toilet, maknanya baca bagai. Tu orang yang duduk lama-lama, dia dah tahu, dia bukan dia tahu, maksudnya dia tak sedar yang dia buat salah sebenarnya. Dia seronok tu. Jadi duduk lama tu. Kadang-kadang kepada kaum lelaki dia. Minta maaf, kaum lelaki tak ada dengan kita malam ni. Kadang-kadang orang yang merokok, yang geng-geng berisap tu, lagilah seronok duduk dalam tu lama-lama kan. Habis batang, sambung sebatang. Habis batang, sambung sebatang. Itu pun semuanya nak kena istighfar belaka tu. Tapi kadang-kadang dia buat itu, bagi dia tak salah pun, tapi dia kata kenapa dia nak istighfar. Ingat selesa Ustaz, kadang-kadang ada rumah tu, toilet dia orang tu kan bersih, dia orang hias kan. Jadi husband tu pun dia jadi lara bila dah bersih. Dia ingat toilet bersih, dia syaitan lah maknanya. Itu pun sama juga tu. Semuanya tersalah kan, tersalah ataupun terlafaz. Semuanya nak kena. Rupanya ada tak jawapan lagi? Okey Ustaz, saya cuba.
Okey, Doa silakan. tu Okey, saya rasa kerana kita telah mendedahkan aurat kita. Jadi walaupun tujuannya untuk membersihkan diri kita, tetapi perbuatan mendedahkan aurat itu juga mungkin menjadi satu perkara yang perlu kita minta ampun kepada Allah. Mungkin, tapi dalam kitab-kitab belum saya nampak, belum saya jumpa lagi apa tu ulama meletakkan perkara ini salah sebab dia masuk dalam darurat lah. Dia masuk dalam keperluan yang tak dapat kita elakkan. Jadi darurat ini tak diambil salah, tak diambil salah. Okay. Tapi tak apalah kalau kita dari segi ihtiyatan kita nak jaga-jaga pun kita masukkan itu pun kita minta pengampunan dari Allah. Apa salahnya? Tak salah pun insya-Allah. Ajar tadi? Ajar Sarah ada? tak, saya nak tanya Ustaz, nak doa keluar tandas bukan ke panjang Ustaz? Sorry. Tunggu dulu. Kita habiskan yang ni dulu. Yang panjang tu nanti kita sambung. Okey. Soalan tu belum jawab lagi. Saya punya soalan tu. Sebab saya ada jawapan yang saya dapat ni, subhanallah. Saya pula baru dapat ilmu yang berangan Ustaz, sangat-sangat. satu lagi, berangan dalam tandas. Berangan dalam tandas pun semua dia masuk dalam kita guna masa lebih dalam tandas kan. Guna masa lebih dalam tandas dah dijawab tadi. Maknanya itu pun dikira salah. Asalkan kita gunakan masa lebih dari apa yang kita perlu, apa yang kita hajat, dia kira kita bersalah dan memang sesuai sangat kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya, subhanallah, masya-Allah, bab kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat cermat dan sangat halus daripada itu. Rupa-rupanya saya dapat jawapan dari ulama kita yang menyenaraikan antara perkara yang perlu kita sebut ghufran atau minta pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitulah sepanjang kita berada dalam tandas itu kita tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam makna yang sahihnya kita tak boleh nak zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kita tak zikir dalam beberapa ketika dalam kita berada dalam tandas, itulah yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Tengok sunnah Nabi SAW nak jaga kita sampai ke tahap itu. Sebab kita sebenarnya kena letakkan diri kita, zikir Allah ini fi kulli waqtin wahin. Zikir Allah ini pada setiap waktu dan masa. Tak kira bila masih kita hidup, masih kita sedar, masih kita waras, zikir Allah senantiasa kena bersama kita. Jadi katakanlah seorang itu dalam tandas 5 minit. 5 minit itu dah tak ada satu pun zikir Allah. Berlalunya 5 minit tanpa zikir Allah. Subhanallah, sampai itu pun diambil kira. Sunnah Nabi yang mengatakan seseorang itu apabila nak keluar daripada tandas, mesti nak kena baca. Sunnah lah. Hendaklah dia membaca ghufran, minta pengampunan dari Allah. Kenapa? Sebab dalam tempoh beberapa minit yang dia duduk dalam tandas, dia tak dapat nak zikir Allah. Disebabkan dia tak sempurnakan dirinya dengan zikir Allah itu, dia tak gunakan masa 10 minit ke 15 minit ke sepanjang dia duduk dalam tandas itu. Bila dia keluar, minta pengampunan, ya Allah, 15 minit tadi, 10 minit tadi saya tak zikir, ya Allah. Saya tak dapat nak zikir, ya Allah. Sebab saya berada dalam tandas. Dalam tandas itu dilarang saya zikirmu, ya Allah, menyebut namamu, ya Allah, mentasbih kepadamu, ya Allah. Semualah segala-gala zikir itu. Maka, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ampunkan masa yang berlalu itu tanpa menyebutmu, ya Allah. Subhanallah. Sampai tahap itu kita diajar oleh Nabi SAW supaya masa kita tak berlalunya dengan sia-sia. Tak berlalunya dengan berfaedah kepada kita. Dalam makna yang sama, kita boleh faham masa-masa kita ini sangat-sangat berharga untuk diri kita. Walaupun kita terpaksa membuang masa dalam tandas sebab kita qada hajat yang kita perlu sebenarnya, tetapi terbuang masa dengan kita tak zikir, kita baca ghufranan ini, Allah ampunkan kita. Allah tak ambil kira masa tu tanpa zikirnya, Allah ampunkan kita sampai tahap itu. Cuba kita fikir balik, selain daripada kita duduk dalam tandas yang kita terus lupa Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dengan keadaan kita yang tak pernah beristighfar, tak pernah
bertaubat, tak pernah memohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab 2-3 jam lepas kita sibuk dengan hal dunia sampai kita tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Berat sebenarnya kalau kita nak faham makna di sebalik doa ghufranak satu patah ini. Sangat-sangat kita akan rasa kita ni sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh sesangat-sangat. Banyak lagi masa yang kita buang gitu sahaja, buang sia-sia sahaja. Dan dalam masa yang lebih teruk lagi, kadang-kadang dalam banyak masa kita buang dalam hal yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Mungkin wal'iyazubillah dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala murka. Itu yang lebih menakutkan. Lepas tu berlalunya waktu itu, berlalunya saat-saat itu, masa itu tanpa kita rasa bersalah, tanpa kita memohon istighfar dari Allah Subhanahu Wa Taala, masa-masa berlalu itu kita tak zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Masya Allah. Ini yang saya baca tadi, saya terasa sangat-sangat macam mana Nabi ajar kita, kalau masa kita duduk dalam tandas, tak sempat, tak boleh nak zikir pun kita mohon pengampunan dari Allah. Macam mana pula dengan masa-masa yang bukannya dalam tandas. Dan dalam masa tu boleh sahaja kita zikir, tapi kita tak zikir Allah. Dan kita tak pernah rasa bersalah. Dan tak pernah pula dalam bab muhasabah kita nak mohon pengampunan dari Allah. Sebab beberapa masa tadi, contohnya hari ini, semalam, kemarin, minggu lepas, ada masanya kosong sahaja. Ada masanya kita lakukan untuk hal dunia semata-mata. Kita langsung tak zikir Allah. Sampai ke tahap itu. Jadi kita nak nyatakan diri kita sendiri sangat-sangat lemah. Sangat-sangat banyak dosa. Sangat-sangat banyak ketaksiran kita. Ini sekaligus nak letakkan diri kita, setiap masa kita nak kena faham kita perlu kepada istighfar. Perlu kepada pengampunan Allah. Walaupun kita tak terasa hari ini kita buat salah banyak. Ada antara kita dia boleh terasa. Contohnya hari ini banyak kita bersembang dengan orang. Bila kita bersembang, contohnya 2 jam kita duduk dengan kumpulan itu. Dalam 2 jam tu macam-macam cerita kita dengar. Mungkin kita juga bercampur. Kita pula ada juga bagi saham juga. Dan tak semestinya yang kita bagi itu benda yang baik. Kita terasa macam ada salah kita buat tadi. Macam ada ngumpat sikit ke. Dan ada kita bohong sikit ke. Kita ada terasa. Kadang-kadang kita ada rasa. Dan kadang-kadang kita terasa macam baik pula. Ada satu hari tu memang kebetulan pula tak jumpa orang. Sebab lidah ni kalau berkata je dia akan jadi salah. Kebanyakan dia jadi salah daripada tak salah sebenarnya. Jadi kebetulan hari tu kita tak banyak jumpa orang. Kebetulan pula rajin hari tu. Kan? Ibadat pun macam sempurnalah sekadar yang kita selalu buat tu. Kita terasa hujung-hujung hari tu macam sebelum tidur tu terasa hari ni Alhamdulillah rasa macam tak ada salah. Yang kita rasa tak ada salah tu yang itu salah tu. Maksudnya sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita tak buat, termasuklah tadi. Ada hal ini. Termasuknya sepanjang hari yang kita rasa macam tak bersalah tu, banyak tak kita istighfar atas masa yang berlalu dalam keadaan sia-sia sahaja. Hadis yang paling menakutkan kita dalam bab ini, iaitulah hadis yang paling masyhur, patut kita hafal semua. Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tak akan bergerak satu tapak ke depan kaki anak Adam pada hari kiamat. Maknanya tak boleh maju ke depan untuk nak selesaikan sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka, wal'iyazubillah. Dia tak akan bergerak dari tempatnya sehingga dia kena jawab semua dari 4 perkara, 4 soalan. 4 soalan. Yang pertamanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya, fima afnah, pada apa dia menghabiskannya. Usianya yang Allah bagikan 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Untuk apa dia habiskan? Untuk kebaikan, untuk perkara-perkara yang harus, untuk perkara yang sunnah, untuk perkara yang makruh, ataupun untuk perkara yang haram. Perkara-perkara 5 perkara ini sangat-sangat penting. Sepanjang hidup kita dia terlibat dalam 5 perkara tadi. Susah tu. Nak jawab soalan itu pun makan puluhan tahun. Kalau kita nak jawab sendirilah. Tak terjawab kita. Belum lagi pergi kepada soalan yang kedua, ketiga, keempat. Maksudnya di sini 4 soalan ini pun dah cukup untuk nak membinasakan seseorang itu.
Sebab itu kita tak akan selamat kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil kira tentang ketaksiran kita. Hanya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan istighfar yang Nabi SAW ajar kita supaya kita tak kurang 70 kali ataupun 100 kali setiap hari. Itu dapat membantu kita insya-Allah. Selain daripada itu, amalan-amalan sunnah-sunnah yang lain yang boleh memberi ganjaran yang banyak-banyak, yang hadisnya yang sahih. Kita perlu kumpul sebanyak-banyak itu. Sebab kita nampak kita buat amalan ni banyak pahala kita rasanya kan. Digandakan, diberi 10, diberi 100, diberi 700 contohnya. Kita rasa macam banyaknya pahala kita kumpul. Masya Allah. Satu huruf kita baca Al-Quran, 10 ganjaran. Tapi kita tak ingat berapa banyak pula dosa-dosa ketaksiran kita, kelemahan kita, kewajipan kita sebagai hamba, kewajipan kita sebagai sebagai yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala perintah yang kita nak kena buat semua-semuanya itu kita tak terkira pula, tak pandai pula kita nak hitung kerugian kita, perkara-perkara yang merugikan kita, perkara yang boleh membawa kepada tahlukah, kepada binasanya kita. Walayazubillah, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan ini. Jadi kita tak kira itu, kita rasa banyaknya kelebihan fadilat yang kita dapat. Perkara ini sebenarnya sangat-sangat tersentuhnya bila kita hitung balik, kita muhasabah diri balik. Ghufranak tadi rupa-rupanya itulah membantu kita pergi lebih jauh lagi dalam bab harian kita. Rupa-rupanya kita nak minta juga, walaupun itu tak disengajakan, Nabi ajar kita supaya kita mohon pengampunan, sebab dalam masa kita duduk dalam tandas 10 minit, 20 minit, setengah jam kadang-kadang, kita tak dapat nak zikir Allah, itu dikira kita dah rugi sangat-sangat. Mohon dari Allah ampunkan kita, mudah-mudahan kita diampunkan. Itu yang maksud ghufranak sebenarnya. Dalam masa yang sama, makna ini menguatkan kepada kita apa sahaja zikir Allah dalam tanda tak dibolehkan. Sebab inilah maknanya ghufranak, kita minta pengampunan sebab kita tak dapat zikir. Itu je yang saya boleh kongsikan pada malam ini, dan saya nak jawab tentang bacaan tambahan Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Kan? Ada lagi tambahan ghufranak Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Kan? Itu pun ada bacaan tambahan, ada yang diajar, ada yang menggalakkan kita baca. Saya cek di sini, hadis itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif boleh kita baca dalam bab kita doa. Tapi yang sunnah Nabi SAW dengan yakinnya, Nabi ajar kita hanya ghufranak as'alukal maghfirah, mohon pengampunan dari Allah. Ini makna yang tepat dan kena sekali dengan makna kita keluar dari tandas tadi. Ustaz, Ya. apa ni zikir ini memang khusus untuk keluar tandas saja? Ya. Ghufranak ni. Dalam bab ghufranak, dalam istilah ini khusus untuk tandas, keluar tandas ya. Maknanya Ustaz, kita masuk tandas pun kita keluar kena baca juga Ustaz. Ya. Iyalah, zikir ni zikir khusus untuk keluar sahaja. Tak, Jadi masuk bukan untuk hajat saja, maknanya kita bersihkan dia, tandas ke, nyuci ya, ke. ya, sama-sama, ya, betul. Asal kita masuk je mesti kita nak baca doa tadi, keluar je kita nak kena baca doa tadi. Sama juga. Tak semestinya kita masuk. Ya, saya. Kalau cuma untuk bilik mandi dan ambil wuduk tu dianggap tandas juga Ustaz. Itulah kalau khususnya itu tak adanya buang najisnya, tak adanya kita tu buat perkara-perkara yang maknanya bukannya tempat yang kita qada hajat yang najis kan. Itu wallahu taala alam, kalau terasingnya dan dijadikan macam tandas, dan mungkin jawapan saya bagi sama dengan Kak Na tadi. Kalaulah tempat itu memang tak sesuainya untuk kita nak zikir, kita nak baca Quran, nak ibadat, nak apa, elakkan tempat itu, sebab kita dah khususkan untuk mandi-mandi kan. Dalam kita mandi pun kadang-kadang terqada hajatnya juga, kita nak bersihkan najis-najis juga, hadas besar, hadas apa semua, dia masih lagi ada hadas di situ. Walaupun tak adanya hadas besar ya, wallahualam. Sama. Ustaz. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, niat mengambil wuduk dalam tandas macam mana pula Ustaz?
Sebab itu niat itu dalam hati. Bila niat dalam hati, dia tak terlibat berlafaz. Jadi kalau niat masih boleh. Sebab itu ulama yang membolehkan wuduk dalam tandas sebab niatnya rukun. Rukun niat itu hanya dalam hati. Tapi yang sunnah baca bismillah awal tu tak perlulah. Yang maknanya kita akan kurang dapat pahala sunnah wuduk. Ya, sunnah wuduk bismillah kan. Diawali dengan bismillah itu sunnah. Jadi tak perlu baca yang itu sebab kita masih dalam tandas. Itu saja niat dalam bahasa Melayu dalam hati kita dan meneruskan wuduk tu sampai habis. Iya betul. Wuduk nak niat bahasa Arab dalam hati pun tak apa. Sebab niatnya dalam hati bukan kita menyebut. Yang dilarangnya kita menyebut, membaca. Melafaz, ya. Okey. Okay, Alhamdulillah, nampaknya semua dah selesai bahagian masuk ke luar tandas dan keluar tandas. Dan saya rasa Masya Allah respon dan juga tindak balas daripada para hadirat dan juga yang ada bersama pada malam ini agak Masya Allah lah. Kita cuba memahami bersama dan kita cubalah seboleh sedaya upaya kita lah untuk nak terjemahkan segala makna yang tersiratnya dalam semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cuba belajar balik satu persatu, walaupun doa ini doa yang dah lama kita amalkan, kita cuba kupas balik, cuba kita fahamkan diri kita balik macam mana kita nak terjemahkan dengan makna yang sepenuhnya yang dikehendaki oleh Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah hasil barakah, barulah hasil kelebihan yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih ini, barulah berhasilnya insya-Allah pada diri kita. Macam saya buat mukadimah tadi, mungkin antara asbab yang utama yang kita jatuh sakitnya, kita tak sihat badannya, kita terkena gangguan itu dan ininya, mungkin dalam sunnah-sunnah yang kita buat, kita lakukan, kita baca hari-hari, tapi tak kena dengan cara yang betulnya. Mungkin kita pula tak faham dengan cara yang betul-betul yang dimaksudkannya. Maka itulah yang menjadi asbab kita terdedah dan perisai kita tak kuat. Maka diserang oleh makhluk-makhluk ataupun jin-jin yang jahat ini dapat merosakkan diri kita, boleh mengganggu diri kita. Maka insya-Allah dengan kita hidup semula, dengan kita faham semula, insya-Allah dapat kita mengurangkan dan akhirnya insya-Allah kita dapat menghapuskan, menghilangkan segala gangguan syaitan insya-Allah. Terima kasih kepada semua untuk malam ni. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya kupaskan bersama mudah-mudahan insya-Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semua insya-Allah. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله والصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu hari ini. InsyaAllah sama-sama. InsyaAllah. Bermakna. Barakallahu fiikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rock suara balik ada kata baru. Masya Allah. Jauh jalan tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Cepat baik insyaAllah.